Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup Al-Hijrah edisi 18 Jun bersama saya Zaim Samani. Rancangan Israel untuk menjarah tanah Palestin belum menemui titik noktah, bahkan semakin melampau. Awal minggu ini ahli parlimen dari Parti Likud Amit Halevi ketika ditemu bual media tempatan membongkarkan idea liciknya untuk membahagikan Masjid Al-Aqsa kepada dua bahagian iaitu kawasan milik Yahudi dan umat Islam. Rang undang-undang yang bakal dibentangkan di Knesset itu benar-benar membangkitkan kemarahan rakyat Palestin yang bermati-matian mempertahankan tapak suci itu selama ini. Rancangan itu menepati ramalan dan kebimbangan rakyat Palestin sebelum ini bahawa Zionis sememangnya merancang untuk membatalkan status quo Baitul Maqdis sebagai milik umat Islam. Mengikut rancangan asal Amit Halevi, ia jelas tidak adil dan kejam di mana 30% kawasan di bahagian selatan Masjid Al-Aqsa diberikan kepada Muslim, manakala selebihnya dihaskan untuk kaum Yahudi, iaitu kawasan terletaknya Dome of the Rock. Lebih sudu dari kuah nampaknya apabila Israel cuba untuk menguasai sebilangan besar tapak yang menempatkan masjid ketiga suci umat Islam itu. Halevi juga tanpa menghiraukan undang-undang antarabangsa berikrar mahu menggugurkan hak Jordan sebagai penjaga Masjid Al-Aqsa sejak beberapa dekad yang dicapai menerusi perjanjian antarabangsa. Tidak cukup dengan itu, Israel mahu penganut Yahudi mempunyai akses terhadap ke semua pintu masuk ke Masjid Al-Aqsa, berbanding ketika ini hanya satu pintu yang dijaga sepenuhnya tentera Israel, iaitu Bab al-Maghraba. Jika sebelum ini pun rakyat Palestin dihalang, dipukul dan ibadah solat mereka diganggu, bayangkan jika pembagian ini berjaya direalisasikan, Zionis pasti berterusan naik taring dan akan menuduh Palestin menceroboh Masjidil Aqsa. Bagaikan deja vu, idea dangkal ini seakan mengulangi peristiwa pembahagian Masjid Ibrahimi di Hebron pada tahun 1969 yang masih segar dalam ingatan rakyat Palestin. Masjid Ibrahimi yang dibahagikan kawasan antara masjid dan rumah ibadat kini ibarat kawasan militan buat rakyat Palestin. Setiap kali mahu mengakses masuk ke masjid, mereka perlu melalui pusat pemeriksaan tentera Israel dari pintu besi, pintu elektronik dan pemeriksaan biometrik. Malah gerak-geri mereka juga dipantau oleh kamera litar tertutup CCTV. Justru, rakyat Palestin tidak mahu Masjid Al-Aqsa menerima nasib yang sama seperti Masjid Ibrahimi. Sejak kebelakangan ini, siri pencerobohan pendatang Yahudi ke Masjid Al-Aqsa semakin menjadi-jadi, sehingga suhu keganasan dan pertempuran di kawasan itu kian memuncak. Dari tahun ke tahun, kedatangan pendatang Yahudi semakin ramai sehingga mencecah puluhan ribu orang, sedangkan undang-undang antarabangsa menetapkan bahawa tapak ini adalah hak umat Islam dan tidak boleh sewenang-wenangnya diceroboh. Bagi rakyat Palestin, rancangan itu hanya akan mengeruhkan lagi krisis di bumi Syam. Malah lebih parah, konflik Palestin-Israel akan bertukar menjadi perang agama. Tidak hanya berdiam diri, Perdana Menteri Palestin Muhammad Shteyeh ketika mesyuarat kabinet di Ramallah memberi amaran kepada rejim untuk tidak membentangkan rang undang-undang tersebut di Parlimen Israel. Jika tidak, kemarahan umat Islam di seluruh dunia akan memuncak. Muhammad Shteyeh turut mengingatkan tentang reaksi umat Islam yang mungkin di luar jangkaan memandangkan isu ini bukan sahaja sensitif buat rakyat Palestin tetapi juga umat Islam secara umum. Justru beliau menyeru masyarakat antarabangsa termasuklah Malaysia, Indonesia dan Turkiye untuk menghalang rancangan jahat Israel dan mengenakan sekatan terhadap mereka. مجلس الوزراء من جانب آخر يطالب بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة E1 والذي يهدف إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطين. Cita-cita Zionis itu jelasnya perlu dihapuskan kerana Israel
akan berterusan melakukan jenayah perang tanpa dihukum. Malah mangsa keganasan rejim itu tidak akan pernah diadili. بألم شديد لضحايا الجرائم التي ترتكب في أراضي عام 48 والتي ذهب ضحيتها أكثر من 100 قتيل منذ بداية العام من أهلنا في الداخل. ونحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ارتفاع وتيرة الجرائم التي لم تتحرك لوقفها أو محاكمة مرتكبيها في ممارسة عنصرية لا تتوحد فيها المعايير. Sementara itu, penasihat Presiden mengenai hal ehwal Baitul Maqdis Ahmed Al-Ruwaidi menyifatkan rancangan tersebut sebagai taktik untuk melenyapkan peranan Palestin di Baitul Maqdis. Tegasnya, Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci untuk umat Islam sahaja dan Israel mesti menghormati penjagaan Jordan ke atasnya. Alhamdulillah bertemu kembali. Perang di Sudan kini masuk 3 bulan dengan angka korban ketika ini melepasi 2,000 orang. Rundingan demi rundingan dibuat namun ia masih gagal menghentikan permusuhan antara tentera kerajaan serta kumpulan separa tentera RSF. Selepas Khartoum, tiba giliran Darfur menjadi medan perang utama selepas rumah serta hospital dimusnahkan. Turut menjadi mangsa medan perang ialah Gubernur Darfur Barat, Khamis Abakar, yang terbunuh selepas beberapa jam beliau muncul di siaran televisyen Arab Saudi. Sebelum itu, Abakar dikatakan mengkritik kumpulan RSF kerana melakukan pembunuhan beramai-ramai dan mendedahkan bahawa tiada pasukan tentera ataupun pihak kerajaan melindungi penduduk di El Jeninah yang disifatkan amat teruk. Namun RSF tidak mengaku bertanggungjawab. Abakar yang berasal dari suku Masalib adalah orang berprofil tinggi kedua yang dibunuh di El Jeninah beberapa hari selepas abang kepada Ketua Adat Masalib, Tariq Abdul Rahman Bahrildin, terbunuh. Pakar meramalkan bahawa wilayah Darfur Barat sedang melalui fasa pembersihan etnik di mana lebih 1,000 orang terbunuh di El Jeninah. Ia seakan mengimbau kembali peristiwa pada 2004 yang menyaksikan insiden pembunuhan beramai-ramai. Malah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR juga mengakui bahawa mereka tidak dapat mengakses wilayah itu sejak ia dikepung. Darfur Barat juga menyaksikan lebih 115,000 pelarian mencari perlindungan di negara jiran Chad. Sementara itu, krisis Sudan setakat ini telah memaksa 2.2 juta penduduk meninggalkan kediaman masing-masing, termasuk 528,000 yang melarikan diri ke negara jiran. والله العظيم الناس دي تعبت في كبار سن وفي صغار سن، لا في اكل ولا في شراب ولا في علاج ولا في اي حاجه، ما في من دين الكبر ده. البلد دي كلها منهاره ما في اي ولا في امن ولا الرصاص ده. هذه لو قبلت الكاميرا دي كده في كل الاتجاهات الرصاص والدانات واي منطقه حاليا كده في السودان ده منكوب عديل. حقيقه نحن في السودان بنعاني من ويلات الحرب التي غاربت شهرين نحن في حاله لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. الغرب، جنينه، الفاشر، نياله، نحن في الخرطوم محاصرين حصار تام، لا أكل، لا دواء، لا غذاء، لا كل شيء. Terbaru, pasukan tentera Sudan dan RSF bersetuju untuk melaksanakan gencatan senjata selama 72 jam hasil rundingan Arab Saudi dan Amerika Syarikat. Namun, tidak mustahil ia akan dicabuli sekali lagi sebagaimana yang berlaku pada rundingan sebelum ini. Baik, sekian Kawal Hijrah malam ini. Nantikan kupasan isu ummah minggu depan di hari dan waktu yang sama. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.